besar di Thailand sebentar saja. Tapi itulah, season ni dia tak begitu menyelah. Begitu juga dengan banyak orang yang kita jangka-jangkakan mereka ni akan, wow, ini pasukan yang akan betul-betul dominan. Tetapi tidak. Banyak yang berubah di dalam permainan kita. Daripada Indonesia mungkin kita menjangkakan, oh, AE dan BTR confirm akan berada di atas dan atas. Tetapi tidak. Sebenarnya pasukan yang lain yang berada daripada Indonesia seperti Voin merajai carta pada minggu lepas untuk group stage. Dan sama juga dengan Vietnam, semuanya menjangkakan di Xavier easily. Tidak, Team Flash ada. Dan Team X pun ada, kadang-kadang mereka menyelah dalam beberapa game yang mereka mainkan lah. Ya, cepat sekali. Tapi Jay, aku ada benda ni yang aku terfikir semasa aku mandi satu hari ni lah, masa kita bekerja. Sebenarnya pasal Vampire. So kita lihat kan Vampire ni dia ada saja masalah di peringkat C. Ya. Cara permainan dia macam tak ngam dengan tim C, tapi global dia power. Stage, dia power gila. So aku rasa apa yang mereka ubah dekat sini yang mereka tak guna pakai, yang mereka guna pakai dekat Global Championship adalah mereka turunkan Nuzi instead of Ravenclaw. Ya, betul. Dan aku rasa itu mungkin adalah pilihan yang paling tepat pada waktu ini sebab permainan mereka berubah. Mereka tidak bermain terlalu pasif dan menunggu untuk orang masuk sebab permainan kat global dengan kat sini sangat-sangat berbeza. Kat sini firepower sangat-sangat penting. Yeah, so, mungkin support play tak diperlukan sangat. Grenade-grenade tangan pun banyak dia pakai. Compound-compound diambil, pelanggaran-pelanggaran cuba dilakukan dan sebagainya. Kat global, grenade-grenade ni semua itu bukan fungsi dia. Grenade-grenade dia untuk lawan dekat open area. Ya, yeah, betul. So mungkin itulah sebab kenapa mereka tidak langsung menurunkan Ravenclaw dan instead betul-betul stick dengan Nuzi dan cuba adaptasi dengan Nuzi punya playstyle. So basically dia bila dia nak bermain dekat C, dia morph C lah. Tapi bila dia nak main dekat global, dia morph kepada global punya form. Aku sangat setuju dengan benda tu sebab Vampire pada waktu ni dia relevan di dalam carta. Ketika kita main PMSL pada 2 season lepas, Vampire ni kita tak tahu pun dekat mana. Kita akan banyak cakap pasal AE, kita akan banyak cakap pasal oh, Yulu Lions hebat, wow, Shine Knight Diamond ataupun pasukan di Xavier. Ini adalah pasukan-pasukan yang kita akan tengok sebab mereka akan berada di top 5 carta, di mana Vampire pada waktu tu top 8 pun dia sangat-sangat susah untuk sampai. Tetapi sekarang ni Vampire dia daripada Thailand. Memang kita tak banyak cakap pasal tim Thailand seperti Zezia ataupun yang lain-lain. Lebih kita bercakap pasal Vampire dan juga FaZe Clan. Tapi pada waktu ini ada pergaduhan berlaku antara Team X dan juga Pikmi. Ya, dan Team X sekarang ini dua player mereka dalam keadaan knockdown. Tapi untuk Pikmi juga mereka akan dua player dalam keadaan knockdown. Tapi dua sudah pun dibunuh secara langsung. So ada pengeluaran kekal ke atas Pikmi. Tapi revival akan dilakukan semula. So 3 akan ada untuk Team X. Team X salah satu tim yang hanya lepas pada satu Sunday. Sekarang dia ada 44 mata. Ini juga satu lagi tim yang wajib lepas ke Sunday. Kalau dia tak lepas ke Sunday je, tim ini ada peluang yang sangat-sangat besar untuk tidak bermain di Grand Finals. Ya, betul. Memang banyak risiko yang perlu dihadapi oleh banyak pasukan-pasukan dekat sini yang nampak macam, wow, okay, diorang ni doing relatively okay, orang kata. Tapi satu mistake boleh menyebabkan mereka gagal terus. Dan tadi perlawanan tadi memang gagal untuk pasukan Pikmi lah berbanding dengan Team X. Tapi Team X pun ada satu kekurangan pada player mereka. Perlawanan awal tu dimenangi oleh S12K dan sebagainya. Tapi baru-baru ni bila buat live stream, paling first kali yang orang banyak komplain dekat aku ialah, oh, shotgun ni patut dibuang, bla bla bla, benda semua lah. Dan kemudian aku mencari history lah jugalah kan, kata sejarah. Dan aku rasa aku pernah bagi tahu dekat kau dan mungkin kepada view-view masa PMNC dululah. Sebenarnya komplain pasal shotgun ni bukan benda yang baru. Bukan saja dalam game PUBG Mobile, malah pelbagai game e-sport. Tetapi first official komplain yang dibuat pasal shotgun adalah pada tahun 1915. Pada Perang Dunia Pertama. Sebab dia inhuman punya... Kononnya begitulah kan. Satu formal komplain dibuat oleh negara Germany pada waktu itu mengatakan US imba sebab dia menggunakan shotgun. Dan apa yang dia cakap adalah, kalau dalam bahasa Melayunya, shotgun sakit cok. Itu memang betul dia cakap. Dia kata excruciatingly painful, something macam tu lah. And orang US pula mengatakan get good. Get good, gila lah. Bapak macam gitu je. Ya, memang tak ada pada waktu tu Switzerland yang kononnya menjadi negara yang neutral kan. Right. So dia pun cakap, apa boleh buat? Bukan nak balance balik, tak boleh nak ban. Ya, tapi kadang-kadang aku pun agak confused juga dengan international war law ni. Kadang-kadang dia macam
kenapa kena buat law, lebih baik kau tak berperang. Ya kan? Punya situation kan. Tapi ya kadang-kadang benda-benda yang tak masuk akal ni adalah undang-undang. Ya, itulah kadang-kadang macam, oh tak boleh pakai ni, tak boleh pakai tu. Habis tu buat apa? Main dadu je lah kot. Main dadu, main risk. Main risk ke apa Main benda board semua. game. Oh, kau menang. Ya, tapi itulah memang banyak benda yang... ada banyak benda jugalah yang orang kata berlaku yang menyebabkan benda tu perlu, antaranya penggunaan senjata bioorganik di ban untuk relevan lah. Pada waktu ini, Luxy. Agak menarik lah kalau kita lihat kan dalam game-game mana. Oh, api pun di-ban juga kan? Ya, api pun, ya betul. Hanya boleh digunakan untuk menghilangkan apa benda kita panggil hutan. Hutan saja. Ya, untuk bakar hutan boleh. Bunuh orang tak boleh. Dan kita melihatkan pada waktu ini. Sebab itu tiada... tapi penggunaan molotov boleh. Molotov boleh. Moreman ditunjukkan kepada anda. Tembakan yang dilepaskan dengan satu M4. Berjaya untuk dapatkan Zaxi. Face Clan dan BTR berlawan awal sedikit. Pada ketika ini di kawasan persekitaran boot camp. Ya. Tapi Face Clan ni tiada Tony K. Tony K di Vampire. Jika anda baru aja tengah tune in. Dan anda... lama dah tak tengok, welcome back. Tapi kita ada banyak perubahan dalam permainan kita pada ketika ini, player, team dan sebagainya. Dan jika anda tanya kenapa BTR tak ada Yuhai. Yuhai bermain untuk Senai pada ketika ini. Oh, itu lama tahun lepas punya cerita tu bro. Takutlah. Ya, takutlah kan, mana tahu. 4 bulan dia tak tengok. Ya, memang logik juga sebab ramai juga yang penonton kita sebenarnya datang kembali untuk menonton PMSL. Setelah lama tidak ada. Memang ada sedikit orang kata unsur nostalgia untuk PMSL kali ini lah. Kerana sekali lagi dia akan clash dengan bulan puasa. Macam kita dekat PMSL 1 kan. Ya benar, tapi malangnya Liga tak ada puasa lah. Liga tak puasa lah. Ya. Se-grand finals itu. Dan ada beberapa senjata diambil oleh Jumper. Ini dia player yang bermain daripada PMSL 1. Menerusi permainan tim VIP pada waktu itu dengan memegang M4 dan DBS. Agak menarik untuk melihat kan senjata-senjata dalam PUBG Mobile. Sebenarnya banyak game sebenarnya. Kebanyakan senjata dibuat sebelum tahun 2000. Kira weapon terbaru dalam game PUBG Mobile adalah sebenarnya Aizen akan dijatuhkan. Even DBS? DBS paling baru. DBS paling baru, okay. DBS paling baru. DBS tahun 2000 lebih. Kod. Di sini terlihatkan Talon berlawan dengan Geek. Lynx akan membaling satu butir grenade tangan. Dia tak ada DBS pada ketika ini dan Aizen akan terbunuh bagi Geek. Snipes menembak semula. Tangan ada shotgun juga tapi tembakan jarak jauh dilepaskan oleh Lynx. Tidak berjaya untuk menjatuhkan player tersebut, Snipes. Ya. Seorang jejaka daripada Sarawak. Ya, benar. Dan ini... kek lapis dia memang sedap je, aku approve. Aku approve juga. Ya, dan kadang-kadang dia ada banyak flavor-flavor yang ataupun perisa-perisa yang agak pelik-pelik tapi kadang-kadang they can make it work, orang kata. Dap akan ada di depan Snipe, satu musuh tradisi juga, Sam9 dan juga Fam. Kami tak tahu kalau ni lah, kalau caster minggu lepas dah bagi tahu lah. Tapi kami diberi kearahan untuk, bukan arahan lah, cadangan untuk mengatakan bahawa Geek Fam dan Sam9 ni adalah El Clasico yang terbaru di dalam Malaysia. Ya, aku nampak juga mesej tu nak reply tapi tak apalah, malas. Daripada ketika ini, Circle akan pergi ke area-area kawasan ruins. Bagi Vampire ni macam pendudukan agak baik, cuma mereka belum lagi berlawan. Tapi Geek, dua dalam keadaan knockdown. Dambrut player yang terakhir, dia terpaksa berlawan dengan dua squad yang berbeza. Sebab ada yang tembak daripada jauh, ada yang tembak daripada dekat. Dan Geek akan terkeluar pada ketika ini. Tiada mata penyingkiran untuk mereka. Hasil bantuan daripada MRPX sebenarnya. Ya. Sebenarnya akan mendapatkan markah pula daripada pasukan Zerzia dalam banyak. Tetapi mereka akan ditekan. Yuhai dekat sini, datang Dap untuk memberikan bantuan. Loyu juga datang pada waktu yang sama. Ini line up mereka yang paling rasanya point to point ini punya markah yang tinggi, iaitu melibatkan Loyu. Yap, kedudukan beliau akan diperlihatkan sekarang ni untuk Zerzia. Zerzia dua orang ini saja yang perlu dijatuhkan kerana mereka sudah pun mengasettlekan dua lagi orang di kawasan yang berlainan. 4 lawan 2 punya situasi. Barangan utility yang akan dipakai oleh Sam9 pada ketika ini untuk mengeluarkan Zerzia. Kalau dapat, inilah 4 mata bersih tanpa kehilangan sesiapa. Satu lagi grenade dimasak oleh Loyu. Tapi terkena pula grenade tangan dibaling oleh Zerzia. Tapi siapa tembak dia? Oh, ada pasukan yang lain perlu mengambil kesempatan di atas kesempatan yang berlaku. Ke atas ke-9an. Red Face yang menembak daripada jauh. Dia belum lagi end untuk kedua-dua player itu. Kenny masih lagi ada. Tetapi Talon semakin lama semakin menghampiri tempat ini. Meninggalkan Dap saja dalam situasi yang mungkin selamat.
Akan tetapi ini akan mendatangkan rasa tempat ataupun memberi ruang bernafas bagi Zerzia. Ya, dan sebenarnya akan berjaya untuk dijatuhkan satu orang player, tapi Zerzia tak dapat pemata penyingkiran tersebut. Dep akan dilihatkan, tembakan dilepaskan kat beliau, tapi dia masih lagi hidup, masih lagi berjalan, tapi akan dijatuhkan oleh Lynx. Lynx punya coverage terlalu besar pada ketika ini. Kenny player terakhir, dia ada di compound yang berbeza pada ketika ini. Adakah dapat dicari akan menjadi persoalan. Zerzia akan dapatkan satu, dia akan dapatkan Yuhai. Redface akan mendapatkan Dep. Menang besarnya adalah sebenarnya tim Talon. Talon lah. Ya. Oh, wow. Okey, dah menjadi nasib baik untuk Kenny mungkin kerana dia akan dapat. Oi, oi, oi. Oi, hui, gila lah Kenny. Hampir dapat yang kedua sebenarnya, tapi sekarang ni Talon dia akan sedikit panik. Dia bukan lawan dengan satu orang, dia berlawan dengan pelbagai orang. Talon akan hilang satu secara kekal, dua mungkin secara kekal pada ketika ini. Talon, dia datang untuk menabrak, dia yang rata. Oh, wow. Mengambil kesempatan dan kesempitan, maka mereka pula yang ditangguk di area yang keruh. Tetapi masalahnya, game ini tak habis lagi sebab datang pula Mob GPX. Tapi tembakan daripada Kenny sangat-sangat mantap. Malang sekali. Satu grenade tangan. Dan juga tembakan daripada QBZ berjaya menjatuhkan dia. 4 markah untuk Sam9 tanpa sebarang placement point. Bukan satu fight compound defense yang sangat-sangat orang kata apa senang untuk di-defend oleh Sam9. Despite dia defend, dia juga dapatkan 4 mata dekat sini. Menunjukkan mereka sangat-sangat confident. Dengan mereka punya firepower, dengan mereka punya utility use. Kalau talent tu datang mungkin 10 saat, 15 saat lewat, kemungkinan besar mereka dah ratakan Zerzia. Mereka dah pegang compound kat situ. Dan mereka sebenarnya boleh lawan dengan Talon 4 lawan 4. Ya, tak ada masalah dekat situ. Walaupun dengan MRPX datang dekat sini pun rasanya tak ada masalah. Kalau mereka punya timing itu bertukar sedikit. Tapi ya macam kau cakap tadi, kerugian untuk Talon. Rasanya mereka rugi yang paling besar jugalah dekat sini. Daripada ada 6 elimination untuk mereka, mungkin mereka tidak akan kecewa sangat dengan tinggal satu orang ini. Sama jumper jatuh di luar zone akan dibunuh secara langsung. Mereka bermain di kawasan zona. Dan kemasukan mereka adalah kedudukan yang paling sesak juga pada ketika ini. Kita nampak ada kat situ D Xavier. Ada juga PAA yang sebentar tadi yang memang menjatuhkan Yudo Otto. Tidak dilupakan juga. Ada juga Team X yang berjaya untuk membawa 3 orang player mereka ke circle yang seterusnya. Despite mereka lawan awal sebentar tadi. Kita lihatkan pergerakan akan dilakukan. Parajin akan menjatuhkan 1, 2 sebenarnya daripada Team X. Dan ini akan menyebabkan 1 saja yang akan berdiri bagi Team X pada ketika ini. Ya, secara relatifnya sebenarnya yang melakukan tugas dengan baik daripada Malaysia lepaskan PEA masih lagi hidup dengan 4 orang. Yudo Lions tadi memang kita tahu main dekat luar zone. Sukar sikit. Rosemary, uncharacteristically ataupun lari sedikit perwatakan mereka untuk terkeluar awal, tapi mereka terjatuh Rosemary dan nampak gayanya tinggal 2 orang saja masih aktif. Tetapi Parajin dan rakan-rakannya akan dikesan di kawasan bootcamp tadi. Tembakan dilepaskan oleh Lamborghini, dia dapat 1, dia mencari yang kedua tapi tembakan balas akan dilepaskan semula. Lamborghini kena hati-hati, dia ada 1, dia tak ada first aid kit langsung. Dia kena bermain dengan apa saja nyawa yang dia ada. Dan rakannya 1 juga dalam keadaan knockdown pada ketika ini. Sukar sedikit untuk diselamatkan. Alter Ego berlawan dengan The Infinity pada waktu ini, Jay. Oh, The Infinity duduk di tempat biasa mereka dan mereka adalah pasukan yang sebenarnya perlu digeruni. Jauh berbeza dengan The Infinity yang kita lihat pada season lepas dan 2 season lepas, di mana nampak sangat mereka miss ataupun merindui hikmat daripada Nuzi. Tapi pada waktu ini dengan God Tuni sudah pun sampai balik ke tangan mereka. Mereka tak risau sangat kot. Xavier ada pertukaran player ke nama player tu kena tukar? Pun tak berapa nak pasti. Tapi apa yang pastinya, lobby menghantar seorang ke lobby dan Alter Ego hanya tinggal 2 orang saja secara tepat dan padatnya. Dan hanya tinggal 1 orang saja buat waktu ni. Alter Ego dalam kesukaran. Ini map mereka yang terbaik. Lobby carry game dekat situ. Tapi pada waktu sama sekarang, D Xavier berlawan dengan Yudo Otto. 2 orang di knockdown untuk Yudo Otto bagi D Xavier. Mereka masih lagi ada 2 orang player yang masih lagi berdiri. Lamborghini mendapatkan Kido secara kekal juga. 2 tim Malaysia tersekat dengan tim D Xavier. Yang ada 2 orang yang masih lagi berdiri. Itu yang agak menariknya untuk Xavier ni. Mereka tidak ada full squad tapi mereka berani untuk berlawan dengan mana-mana saja orang dekat depan. Infinity God Tuni dan nampak orang dekat bahagian depan. Dia pun ada first aid kit, tidak ada masalah sangat. Bertukar daripada S12K, tukar balik kepada senjata yang lain. Wah, stun grenade dia guna pakai. Habis. Hilang secara kekal, Infinity menang, Alter Ego dikeluarkan. Tiada mata penyingkiran untuk mereka, sangat mengejutkan.
untuk melihatkan perkara ini. Macam kau cakap lah, uncharacteristic. Ya. Lari daripada perwatakan mereka Alter Ego untuk gagal sepercuma yang mungkin. Tapi ini merupakan game yang sangat-sangat baik untuk Vampire. Dan tentunya pada waktu ni apa yang difikirkan oleh Sam9, malangnya kita tidak berada di rumah L. Ya doh, itu aku pun fikirkan pada waktu ini. Kerana itulah kawasan dipegang oleh BTR dan BTR dalam kedudukan prime juga untuk mendapatkan mata yang agak tinggi dalam permainan kita. Ya, betul tu. Oh, Razor sikitnya nyawa dan sikitnya peluang untuk dia masuk. Tak ada first aid kit, hanya menggunakan bandage saja. Tapi timing memang tak boleh nak bantu dia lah. Maka dia akan gagal guys tu. Juga tiada markah untuk U2O2. Pasukan Malaysia memang sukar sikit dalam permainan ni. PA masih lagi hidup nyawa-nyawa ikan dengan 2 sahaja. Dan ada juga penonton daripada Indonesia. Mereka tidak memahami nyawa-nyawa ikan tu apa. Oh, kenapa? Sebab aku tengok ada orang komen, nyawa-nyawa ikan tu apa? Itu bermaksud mereka berada dalam kedudukan yang berisiko dan hampir mati. Ya, mereka seperti kerbau bermain telur. Di mana telur tu ada dekat hujung dia, tanduk dia. Ya. Kalau telur dekat hujung tanduk, maknanya dia nak jatuh, dia pecah lah. Ya. Nyawa-nyawa ikan tu, bila kau ambil ikan, kau letak dekat luar, dia akan glup, 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 glup. Betul. Dia macam nak mati tapi dia tak mati, macam tu. Ya, betul. Yalah, sebab kita punya peribahasa pun tak, kadang-kadang yalah bahasa lebih kurang sama. Tetapi peribahasa tidak bersama. Di sini, Lini X. Depan muka dia ada player daripada Indonesia juga. Daripada MRPX. Dan akan dijatuhkan mungkin. DBS ni mampukah membantu dia? Kita tengok apa yang mereka dapat lakukan sekarang ini. 1 lawan 3. Malangnya dia bukan Yami. Dan memang bukan Yami. Talon dikeluarkan tapi mereka macam cakap ada banyak mata penyingkiran. Ada 1 mata placement juga. So 7 mata bagi squad mereka. Tapi bagi MRPX, sedap lazat untuk mereka. Ya. Ini salah satu tim yang pergi ke Super Weekend tapi tidak berada dalam top 16 pada ketika ini. Betul. So Sunday ni juga sangat penting untuk MRPX untuk qualify juga supaya mereka boleh bermain di Grand Final. So banyak tim yang sebenarnya tengah berjuang untuk perkara itu berlaku. Dan tim-tim yang ada kat atas ni pun tak boleh berpuluk tubuh menyatakan kita orang dah pergi 2 kali. Kalau tak lepas kali ni pun tak apa. Nope, tak ada langsung. ada lagi peluang untuk tim-tim lain mengejar. So kalau boleh, kalau dah menang 2 kali pergi, kali ketiga tu wajib pergi jugalah. Ya. Untuk muncul pada hari ketiga tiba-tiba champion bukanlah satu perkara yang menakutkan ataupun mengejutkan sangat. Alter Ego pernah lakukan Grand Finals main 3 hari. Hari ketiga tu baru dia tiba-tiba meletus. Dan pada waktu ini ada seorang mesej kami dan bertanyakan pada Grand Finals kami ada ke tak? Ya, ada. Ada, kami ada dekat sana dan kami bersetuju dengan tarikh tersebut. Aku tak dapat nak load. I see. William Levi's cuba berlari untuk ke dalam bulatan yang memang dekat pulau sederhana ini. Dia akan mungkin dapat masuk tapi dia akan ditembak oleh BTR lah. Levi's akan ditembak oleh BTR dan dia akan Rata. Yeah. Lapar. Satu player yang berkualiti tinggi daripada Indonesia. Ya. Ialah The Infinity ditunjukkan kepada kita juga. 6 saja tim berbaki. Tapi kita ada 1 lagi tim Malaysia dalam permainan kita. So kita support Pahang Esports Association dengan 2 orang player. Chicken dinner masih lagi boleh berlaku. Kita harapkan yang terbaik bagi mereka pada ketika ini. Oh, tolong Antara Niki ni, tolong perform sikit boleh lah. Boleh lah tukar lobby tu punya tu pergi ke dia kan. Sebab rasanya Vampire akan menang dekat sini. So kita nak tengok head to head antara Tony K dan Ternike. Laju sangat kau cakap? Tak, iyalah nak tengok Tony K dengan Ternike. Dia dah knock dah malangnya. Ya dah lah. Macam tu je 3 orang hilang. So, ya kedudukan Vampire memang terlalu cantik. Circle memang pergi ke arah mereka. Tony K mengumpul damage pada ketika ini. Nampak siapa memang knock lah. Logan tolong selamatkan Ternike. Lepas tu bagi dia 1v1. 1v1. Terni Kurniawan. Ya. Nuzi. Nuzi Bilal Han ada di sini. Tembakan yang tidak mengena pada Ternike, balingan molotov ke bahagian depan itu akan menyentuh air, jadi mungkin bukan merupakan ancaman terus kepada beliau. Percubaan tapi ada 1 backstep berlaku kepada Vampire dan dia akan jatuhkan oleh God Tuni. Nah, ini mungkin akan menyebabkan Terni berlawan dengan Tony tapi tidak, rata sudah. Ya. 5 tim berbaki, PA 1 akan terbunuh secara langsung dijatuhkan oleh BTR. Malaysia dalam top 5 pada ketika ini. Pahang Esports Association mengumpul mata daripada placement mereka.
sekarang sudah pun ada 5 mata di dalam tangan untuk round kita yang pertama. Tapi circle ni kalau tarik ke atas dan masih lagi menyentuh kawasan tebing ke tebing ujung tu ada peluang. Boleh lagi ni dia berenang bro, berenang. Ya, berenang sikit dulu dalam air je, tak payah nak ni. Jangan tunjukkan badan. Biar yang lain-lain rata terlebih dahulu, kemudian dapat nombor 2, nombor 3, okey. Dapatlah markah 4-5 kan. Sebab sekarang ni dia akan dapat 3 markah daripada placement point. 2 markah tambah, dapat 5 markah. So kalau boleh dari nombor 3 akan mendapatkan 5 markah lah. Ada tambahan ekstra dekat situ. Dan BTR akan dijatuhkan terlebih dahulu. MRPX memang tak begitu mengejutkan kerana MRPX antara dua pasukan yang memiliki full squad. Ini bagus juga dengan BTR. Beberapa player mereka dijatuhkan. Kawasan pantai itu akan menjadi sedikit open bagi pergerakan Jim daripada PEA untuk masuk ke dalam. Lapar akan dapatkan Boho juga. Dua tim Indonesia ni berlawan, mungkin akan memberikan peluang kepada Jim untuk berenang masuk ke kawasan selamat. Even cuba untuk mencuri winner-winner chicken dinner. Peluang itu masih lagi terbuka luas. Cuma kita harapkan Roy ni kacau-kacau Vampire sebab Vampire tengok tanah dan bukan kawasan air. Ya, memang betul. Roy dengan 4 player yang mereka masih lagi ada, tapi mereka juga tidak ada langsung elimination point, mata penyingkiran langsung tidak dikumpul. Jadi mereka dalam keadaan yang mereka kena fikir sekarang ni. Ada 14 orang, 4 tidak termasuk mereka. Boleh tak mereka tambah lagi 10 markah kalau mereka chicken? Cantik macam bunga. Dapat satu. Tapi Jim ada orang Thailand tengok kau. Alah. Lapar, nyawa-nyawa lasit tu. Kau kena tu. Mati dah BTR itu. Tapi BTR masih lagi hidup. Lapar akan hidup dengan nyawa 1%. 4 tim tapi good game. Nice try bagi PEA. Ya, betul. Dia akan dapatkan 5 markah secara keseluruhan daripada game kali ini. Vampire ada 3, 1 baru saja jatuh. Roy ada 4 player, maka 3 player sekarang ini. Jadi kebarangkalian kemenangan akan berlaku kepada MRPX, Vampire ataupun Roy. Tetapi daripada segi nombor, MRPX paling tinggi. MRPX, what can you do? 9 orang masih lagi hidup dengan 3 tim. MRPX lengkap dengan keempat-empat player mereka. Peluang chicken dinner terbesar untuk mereka dan mereka ada mata penyingkiran yang agak besar juga. Knockdown ini juga akan masuk dalam poket mereka. 10 mata penyingkiran. Wow. Jadi Sunhawk mereka ada peluang untuk mendapatkan 21 mata. Hanya perlu menjatuhkan seorang Ternike. Sebenarnya 2 ke 1? Ada 2. Okey, ada 2 orang. 2 orang, mana lagi seorang tak nampak di manakah Stone pada waktu ini. Tapi 2 lawan 4 situasi yang sedikit salvageable ataupun mungkin boleh diselamatkan. Tapi kali ini tidak. Tinggal 1 saja. 4 lawan 1 mereka akan push in. Despite dapat circle yang cantik, Vampire akan tewas di sini di tangan MRPX yang betul-betul datang ke sini hari ini untuk menang. Perjalanan masuk dia bukan begitu mudah pun. Sambil masuk, sambil menyelam orang minum air. Ya, benar. Dia sambil menyelam, bunuh orang. Memang betul, itulah dia perkara yang baru sahaja berlaku. Winner-winner chicken dinner untuk Morph GPX. Daripada Indonesia yang kepakaran mereka sebenarnya adalah Miramar. Pada waktu ini Sunhawk menjadi kemenangan ayam pertama mereka. Pasukan daripada Indonesia membuka selera untuk PMSL minggu yang ketiga hari pertama ini. Ya, benar sekali. Indonesia akan membuka chicken dinner bagi hari ini. Terlihatkan damage di sini kita tunjukkan Yoru dengan 686, kemudian kita ada 390, 301 untuk Zero dan Boho dengan 243. So Yoru dah kembali semula ke dia punya stage normal beliau. Ya, rambut hitam. Betul. Sebelum ni dia rambut hijau. Ya, sebelum ni mereka ada 3 color kan rambut dia. 4, 5, 6 color. Memang betul ada pada